Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan taufiknya kita dapat memulakan sesi pengajian bahasa Arab, bahasa Al-Quran ini pada bulan Ramadan yang mulia ini, tahun 1441 Hijrah bersamaan 2020 Masihi, yang dianjurkan oleh Akademi Dakwah dan Ta'lim dari Ma'had Tahfiz Manzil Furqan Kota Baru, Kelantan. Ma'had Tahfiz Manzil Furqan Kota Baru telah ditubuhkan pada tahun 2016 dan kini mempunyai pelajar-pelajar yang sedang belajar tahfiz Al-Quran secara sepenuh masa dengan sistem manzil. Mereka juga belajar akademik, mereka belajar bahasa Arab, agama Islam, dan sebahagian mereka sedang menduduki kelas SPM untuk mengambil peperiksaan SPM pada tahun ini. Kita akan belajar bahasa Arab. Bahasa Arab ni mempunyai banyak ilmu, dan kita akan belajar dari sudut ilmu Nahu. Nahu ialah ilmu tata bahasa. Ilmu tata bahasa ini sangat penting dipelajari kerana boleh dikatakan kesemua pelajar yang belajar bahasa Arab, mereka akan mempelajari ilmu tata bahasa Arab. Dan ilmu bahasa Arab ni ataupun tata bahasa Arab ini dipanggil ilmu Nahu. Dan kita namakan ialah Nahu sebagai Nahu Al-Quran. Ilmu Nahu ni diasaskan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Khalifah Islam yang keempat, apabila beliau mendapati ramai orang-orang yang masuk Islam, orang ajam, tidak dapat membaca Al-Quran dengan betul. Banyak kesalahan ketika membaca Al-Quran. Maka Sayyidina Ali pun mengasaskan ilmu Nahu ini, dan kita dapati ilmu itu sehingga hari ini. So ilmu Nahu ini sangat penting, terutama untuk memperbetulkan sudut bacaan kita, terutama kita membaca Al-Quran dan kita membaca hadis, ini semua di dalam bahasa Arab. Jadi subjek kita ini kita namakan sebagai Nahu Al-Quran kerana ilmu Nahu itu asasnya atau sumbernya ialah daripada Al-Quran itu sendiri. Sumber rujukan utama ilmu Nahu ini ialah Al-Quran. Jadi kita belajar ilmu Nahu ini dengan tujuan kita untuk membaca Al-Quran itu dengan tepat, dengan betul, dan memahami Al-Quran itu dengan betul mengikut pendekatan Nahu. Jadi kita bukan belajar untuk bertutur bahasa Arab di sini, walaupun kita akan dapat bertutur bahasa Arab sedikit demi sedikit, tetapi penumpuan utama kita ialah kepada penulisan dan pembacaan. Siapa yang patut belajar subjek ilmu Nahu ni? Pelajar-pelajar yang sedang menduduki SPM, mereka sepatutnya memahami dan menyertai pengajian ilmu Nahu kerana terdapat soalan-soalan SPM yang berbentuk Nahu dan ada markah di sana. Kepada orang-orang lain ataupun orang awam yang ingin mendalami bahasa Arab, mereka juga digalakkan menyertai pengajian ini sehingga tamat. Jadi kita akan mengenali apakah Nahu itu sendiri. An-Nahu ni maksudnya at-tarfu dalam bahasa Arab. Apa makna tarfu? Maknanya tepi atau hujung. Tepi atau hujung. Jadi kita akan belajar tentang hujung perkataan, hujung kalimah. Contohnya perkataan masjid, masjidun. Okey. Yang kita belajar ilmu Nahu ialah yang hujung ni. Dan ada masanya dia boleh dibaca dengan masjidin. Tadi berbaris depan, sekarang berbaris bawah. Dan ada masanya boleh dibaca dengan masjidan. So ada tiga cara pembacaan. Dan inilah yang dipanggil ilmu Nahu. Okey. Dan kita kena tahu tentang i'rab. I'rab. Apa itu i'rab? I'rab ialah perubahan di akhir
kalimah atau perkataan, perubahan di akhir kalimah, iaitu kalimah atau perkataan masjid di sini ada perubahan, iaitu ada i'rab, iaitu pada huruf dal dibaca dengan dhamma, masjidun. Ada masanya dibaca masjidin dan ada masanya dibaca dengan masjidan. Perubahan pembacaan di akhir kalimat itu, itulah yang dipanggil al-i'rab. Jadi ilmu nahwu ni dia tak boleh lari daripada al-i'rab itu sendiri. Sekarang kita akan terus masuk kepada pelajaran kita yang pertama, iaitu al-kalimah dan jumlah. Tadi kita telah mengenalkan sedikit apa itu nahwu dan apa itu i'rab. Jadi kita akan terus masuk kepada pelajaran pertama, al-kalimah dan jumlah. Apa itu kalimah? Kalimah ialah perkataan. Kalimah ialah perkataan. Setiap perkataan Arab itu dia terbahagi kepada 3 kategori. 3 kumpulan atau 3 kategori. Yang pertama dipanggil isim, ismun ataupun isim. Yang kedua dipanggil fa'lun, fa'lun. Yang ketiga dipanggil harfun. Setiap perkataan Arab kita jumpa kalimah Arab terbahagi kepada isim, fi'il atau huruf. Okey, isim ni ialah kata nama. Setiap benda yang mempunyai nama. Contohnya, contoh kita yang memula tadi, kita ambil contoh masjid. Masjidun itu sebuah bangunan, nama sebuah bangunan. Kalau orang, contohnya nama orang Aliyun. Aliyun. Ganti nama, contohnya ana, saya. Okey. Nama orang, nama masjid dan sesuatu yang mempunyai nama. Fi'il, fi'il ialah kata kerja atau perbuatan, perbuatan. Contohnya al-habu, saya pergi. Ini sesuatu yang dilakukan oleh manusia. Harfun, apa itu harfun? Harfun ialah huruf. Dari segi maknanya ialah huruf, tetapi maksudnya bukan huruf. Maksudnya ialah selain isim dan fi'il. Selain daripada isim dan fi'il, dia dianggap huruf. Contohnya ila. Ila iaitu kepada, ke atau kepada. Okey, kita tengok contoh ayatnya di sini. Ayatnya di sini, ana azhabu ilal masjidi. Ana azhabu ilal masjidi. Kita belajar secara analisa. Ana ialah isim, saya. Azhabu, pergi. Fi'il. Ila ialah huruf. Selain dia bukan isim, bukan nama, dia ialah huruf. Masjid ialah isim. Okey. So, saya pergi ke masjid. Sekarang kita telah faham apa itu kalimah. Sekarang kita lihat pula apa itu jumlah. Jumlah ni maknanya ialah ayat. Dari segi bahasa Malaysia, ayat. Ayat-ayat di dalam bahasa Arab terbahagi kepada 2 jenis. Yang pertama dipanggil jumlah ismiyah. Yang kedua dipanggil jumlah fi'liyah. Okey. Jumlah ismiyah ni maksudnya ialah ayat yang dimulakan dengan isim. Ayat yang dimulakan dengan kata nama. Contohnya ayat kita yang dahulu, ana azhabu ilal masjid. Saya pergi ke masjid. Jadi ana ni ialah isim, ganti nama ataupun isim. Jadi jumlah ini dipanggil jumlah ismiyah kerana ia bermula daripada isim. Kemudian ada juga ayat-ayat bahasa Arab yang bermula dari fi'il. Contohnya qala Rasulullah.
Qala ni ialah fi'il. Maknanya ialah berkata. Qala Allah, qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya di sini jumlah di sini dimulakan dengan perkataan fi'il, qala, fi'il qala. Jumlah di sini dimulai dengan isim, maka dipanggil jumlah ismiyah. Jadi jumlah ismiyah ialah jumlah yang bermula daripada isim, dan manakala jumlah fi'iliyah ialah jumlah yang dimulakan dengan fi'il qala. Okey, sekarang kita ringkaskan balik, kita simpulkan. Pelajaran bahasa Arab ni sangat penting, terutama pelajar yang nak menduduki SPM, kerana ada soalan-soalan yang berbentuk nahu yang di dalam kertas SPM itu sendiri, ataupun mana-mana individu yang berminat untuk mendalami bahasa Al-Quran. Sedangkan kita sentiasa membaca Al-Quran, kita beribadat di dalam bahasa Arab, jadi patutlah kita belajar ilmu nahu ni. Dan kita telah belajar bahawa nahu itu ialah tepi, tepi perkataan, ataupun dipanggil i'rab. I'rab itu ialah perubahan di tepi kalimah, tepi perkataan. Dan kita telah belajar juga tentang kalimah dan jumlah. Pelajaran pertama ini, apa itu kalimah? Kalimah itu terbahagi kepada 3 kategori, iaitu isim, fi'lun dan harfun. Isim ialah kata nama, contohnya masjid. Fi'lun ialah kata kerja, contohnya azhabu. Dan harf ialah selain daripada isim dan fi'il, maka dipanggil harf, contohnya ila, kepada. Dan jumlah dari sudut bahasa Arab dipanggil ayat. Ayat terbahagi kepada 2 kategori, iaitu ismiyah dan fi'liyah. Jadi ayat yang bermula dengan isim dipanggil jumlah ismiyah. Contohnya ana azhabu ilal masjid. Ana ni ialah isim. Okey. Dan jumlah yang dimulakan dengan fi'il, okey. Jumlah yang bermula dengan fi'il, contohnya qala Rasulullah, maka dipanggillah jumlah fi'liyah. Sehingga kita bertemu di sesi pelajaran yang lain. Mari belajar bahasa Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.